Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 9 Januari 2020, WHO secara rasmi mengumumkan penemuan novel coronavirus. Virus baru ini adalah patogen yang menyebabkan penyakit pernafasan berjangkit iaitu COVID-19. Hal ini menyebabkan penularan pandemik COVID-19 merebak dengan pantas ke seluruh dunia dan telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh WHO pada 11 Mac 2020. Antara kesan penularan wabak yang dihadapi oleh seluruh dunia adalah perintah berkurung telah diisytiharkan oleh kebanyakan negara bagi memutuskan rantaian penyakit COVID-19. Inisiatif turut diambil oleh Malaysia agar penularan wabak ini dapat diatasi, di mana Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah diisytiharkan oleh Pentadbiran Malaysia di seluruh negara pada 18 Mac 2020. Pada bulan Januari 2021, Malaysia masih dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Banyak sektor yang terkesan daripada penularan pandemik ini, terutamanya sistem pendidikan. Sistem pendidikan telah diubah menjadi sistem pembelajaran atas talian dalam menyampaikan ilmu kepada para murid. Rentetan daripada senario ini, Perdana Menteri pada ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau menjelaskan bahawa sistem pembelajaran atas talian ialah menjadi satu trend kepada pendidikan. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, sangat menggalakkan golongan tenaga pengajar dan murid untuk menjadikan aplikasi pembelajaran atas talian sebagai alternatif dan medium komunikasi semasa menjalankan proses pembelajaran. Namun demikian, murid dan guru menghadapi pelbagai isu semasa proses pengajaran dan pembelajaran atas talian diaplikasikan sepanjang pandemik ini. Antara isu yang utama ialah murid tidak mempunyai capaian internet yang kuat untuk mengikuti pembelajaran semasa atas talian yang diajar oleh tenaga pengajar. Selain itu, tempat belajar yang tidak kondusif turut menjadi isu pembelajaran oleh para murid. Oleh yang demikian, berikutan dengan isu yang dihadapi oleh guru dan murid dalam menjalani pembelajaran atas talian sepanjang PKP ini telah membuka pelbagai sudut pandangan dan reaksi berkenaan isu-isu yang timbul kesan daripada pandemik ini. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan kaedah pembelajaran dari rumah PDPR melalui atas talian bagi menggantikan kaedah pembelajaran fizikal ekoran daripada pelaksanaan PKP. Lantaran daripada itu, ramai ibu bapa dan penjaga yang menyuarakan pandangan dan pendapat mereka tentang kaedah pembelajaran norma baharu ini. Melalui survey dari Google Form yang kami buat, hampir separuh ibu bapa dan penjaga tidak bersetuju dengan kaedah pembelajaran ini. Ini dikatakan kerana teknik pengajaran oleh guru yang tidak begitu jelas. Ada segelintir guru yang hanya memuat naik latihan dan menggunakan penerangan dalam bentuk video sahaja. Ini menyebabkan anak-anak kurang memahami tentang sesuatu subjek yang dipelajari. Selain daripada itu, suasana pembelajaran yang kurang kondusif juga menjadi faktor kenapa ibu bapa memilih tidak bersetuju. Keadaan rumah yang bising dengan bunyi persekitaran di luar rumah, contohnya bunyi motor, tambah pula dengan adik-adik yang mengganggu. Jadi ini menyukarkan pelajar untuk betul-betul fokus dalam kelas. Akhir sekali, ibu bapa mendapati anak-anak mereka lebih gemar untuk melayari media sosial daripada mengulang kaji pelajaran. Ialah kan, kelas kat phone ataupun dekat komputer. Jadi bila-bila masa je boleh buka TikTok, Instagram atau main game. Akibatnya, perkara ini semua boleh membuang masa dan ada yang sampai tak siap bekerja rumah yang diberikan oleh guru. Tapi, kalau kita kaji dari perspektif ibu bapa yang menyokong dengan tindakan pihak kerajaan yang melaksanakan PDPR, ternyata kaedah ini boleh bagi impak yang positif kepada semua. Antara faktor mengapa ibu bapa bersetuju adalah kerana mereka merasakan kaedah ini adalah kaedah yang terbaik untuk anak-anak bagi meneruskan pembelajaran dan supaya tak ketinggalan untuk peperiksaan memandangkan kita terpaksa hidup bersama wabak. Selain itu, kanak-kanak adalah satu daripada 5 individu yang paling berisiko untuk dijangkiti virus COVID-19. Dan sekolah bukan saja tentang pelajar serta guru, tapi melibatkan semua kaki tangan sekolah seperti kerani, pembantu makmal, pengawal keselamatan, tukang kebun dan ramai lagi. Jadi PDPR ini adalah satu langkah untuk kita membendung penularan wabak di sekolah.
Faktor lain yang membuatkan ibu bapa bersetuju dengan kaedah pembelajaran atas talian adalah kerana mereka dapat memantau sepenuhnya pembelajaran anak-anak. Mereka dapat tengok macam mana proses PDPR dijalankan dan dalam pada masa yang sama boleh bantu anak-anak untuk lebih faham tentang topik yang diterangkan oleh guru. Akhir sekali, PDPR boleh bantu ibu bapa untuk jimat duit kerana tak perlu sediakan duit belanja anak-anak ke sekolah sebab mereka memang dah sedia ada di rumah. Dan pada waktu petang pula, mereka boleh luangkan lebih lagi masa dengan keluarga dan lakukan banyak aktiviti, contohnya macam solat berjemaah, memasak, makan bersama-sama, beriadah dan banyak lagi. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang kesan pembelajaran secara atas talian ini. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pembelajaran secara atas talian atau secara online ini mampu untuk memberikan kesan baik, kesan buruk kepada guru, ibu bapa dan terutamanya kepada golongan pelajar itu sendiri. Okey, pertama sekali pembelajaran secara atas talian ini dikatakan mampu untuk meningkatkan kemahiran teknologi khususnya buat guru dan pelajar. Seperti yang kita tahu, pendidikan secara maya ni dia memerlukan teknologi atau kemahiran teknologi yang tinggi di mana pelajar perlu mengakses masuk ke dalam aplikasi pembelajaran mereka. Jadi, menerusi pembelajaran ni kita dapat lihat guru-guru menggunakan pelbagai kaedah untuk menyampaikan pengajaran mereka kepada pelajarnya. Jadi, jelas menunjukkan bahawa pembelajaran secara atas talian ni secara tidak langsung dapat membantu untuk meningkatkan kemahiran teknologi guru dan pelajar. Bukan itu sahaja, pendidikan secara maya ini juga dikatakan mampu untuk menjejaskan kesihatan pelajar seperti merasa tertekan, murung, bimbang dan sebagainya. Hal ini kerana pelajar terpaksa menghadap skrin komputer, telefon bimbit dalam jangka masa yang lama untuk mengikuti kelas secara online dan juga menyiapkan segala tugasan-tugasan yang telah diberikan. Bukan itu sahaja, malah ia turut menyumbang kepada ketidakstabilan emosi mereka. Pelajar cenderung untuk mengalami masalah tekanan dan tahap kebimbangan yang tinggi kerana mereka terpaksa menyiapkan segala tugasan yang telah disediakan dan terpaksa mengejar tarikh akhir yang telah ditetapkan oleh pensyarah ataupun guru mereka. Antara kesan lain yang kita boleh lihat menerusi pembelajaran secara atas talian ini ialah prestasi pembelajaran pelajar semakin merosot. Hal ini kerana menurut sumber, penggunaan gadget dan ketidakstabilan internet merupakan antara punca mengapa pelajar semakin hilang minat terhadap pembelajaran mereka. Contohnya, tarikan-tarikan media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung akan menjejaskan aktiviti pembelajaran seharian mereka. Terima kasih kepada saudari-saudari yang telah menyampaikan buah fikiran masing-masing. Sebelum saya simpulkan apa dia perbincangan kita tadi, sebentar tadi molek kiranya jika saya memberitahu sedikit sebanyak tentang isu yang berlaku tentang pendidikan sepanjang berlakunya penularan COVID-19 ini. Yang pertama, norma baharu dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Susulan penularan pandemik itu yang menjejaskan kira-kira 1.5 bilion pelajar dan keluarga di seluruh dunia, kerajaan pelbagai negara memilih kaedah pembelajaran jarak jauh untuk mengatasi cabaran itu dengan memperkukuh sokongan pada guru serta menilai semula dasar pentaksiran dan peperiksaan. Antara kaedah bagi meneruskan pendidikan pelajar termasuklah menerusi platform dalam talian, televisyen, radio dan pemberian bahan pendidikan untuk dibawa pulang ke rumah. Namun, menurut laporan Badan Dunia itu, keberkesanannya berbeza antara negara berpendapatan tinggi, sederhana dan rendah. Seterusnya adalah dilema capaian internet di Malaysia. Sebanyak 52% pelajar di Sabah
tidak mempunyai akses internet dan telefon pintar, komputer atau peranti mudah alih lain untuk memastikan sesi pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dalam talian berjalan lancar sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang memasuki fasa keempat sejak dikuatkuasakan pada 18 Mac. Sejak tular video seorang pelajar Universiti Malaysia Sabah atau UMS, Viviana Musibin memanjat pokok bagi mendapatkan capaian internet, semakin ramai tampil berkongsikan keadaan serupa di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Kali ini melibatkan seorang pelajar tahun akhir Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI dari Sarawak yang dikenali sebagai Ros Edi. Kesimpulan yang dapat saya buat daripada segala perbincangan kita tadi iaitu pandemik COVID-19 ini telah menyedarkan masyarakat dunia bahawa dunia ini telah banyak berubah dan menuntut perancangan 360 darjah. Beberapa cadangan sebagai persediaan untuk pemimpin pendidikan bagi memenuhi keperluan pada masa akan datang agar kita dapat mengharungi kemungkinan risiko krisis seumpama ini disenaraikan seperti berikut. Yang pertama, kompetensi pemimpin dan guru dari aspek ASK iaitu attitude, skill dan knowledge perlu dipertingkatkan, diperbaharui dan anjal mengikut situasi. Yang kedua, pasukan ERT iaitu Emergency Response Team dan tindakan pemulihan perlu mantap dan tersedia. Yang ketiga, pelindungan insurans secara menyeluruh terutama aspek-aspek bencana dan perkara yang tidak sukar diramar. Dan seterusnya, bagi aspek pendidikan ini sendiri, pihak kerajaan perlu menyediakan backup plan ataupun cadangan rancangan sebelum. Akhir sekali, harapan saya sekiranya perkara seperti penularan penyakit COVID-19 ini berlaku lagi pada masa akan datang, pihak kerajaan perlu bersiap sedia dan juga pihak guru juga perlu bersedia dalam menghadapi segala dugaan yang akan menimpa dengan pelbagai rancangan sandaran ataupun backup plan. Oleh itu, semoga pendidikan kita dapat terus maju walaupun diuji dengan perkara-perkara yang sebegini.